nombor merek cikgu 12476, program Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan. Okey, hari ini saya mahu membentangkan tentang laporan pengalaman awal di sekolah iaitu subjek FCE 3804. Saya memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Lalang sebagai penempatan untuk saya lakukan laporan PALS selama 10 hari. Okey, latar belakang sekolah adalah yang pertama, dibangunkan di kawasan seluas 14 hektar, 16 km dari Bandar Keluang dan 8 km dari Pekan Selalau, termasuk dalam kawasan Pejabat Pendidikan Daerah Keluang. Okey, pada awalnya kedudukan sekolah ini terletak di daerah Batu Pahat, tapi dari segi pentadbiran pendidikan ianya termasuk dalam kawasan Pejabat Pendidikan Daerah. So disebabkan itu ia termasuk dalam kawasan daerah Keluang. Seterusnya siap digunakan pada 1 Januari 2004. Sepatutnya sekolah ni siap dibina pada September 2003, tapi gagal disebabkan kekurangan tenaga guru. Jadi para pelajar terpaksa menumpang seketika di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Menteri. Okey, seterusnya pengetua pertama ialah Puan Hajah Robiah Hajah Ahmad. Okey, misi untuk Sekolah SMK Seri Lalang ialah membangun potensi warga SMK SL melalui pendidikan holistik dan berkualiti. Bagi visinya pula ialah SMK Seri Lalang menjadi sekolah berkualiti, iaitu kedudukan 5 teratas daerah Keluang. Okey, bagi infrastruktur sekolah, makmal kimia terletak di bangunan yang lain daripada bangunan pentadbiran. Di bangunan pentadbiran terdapat bilik aktiviti dan juga bilik darjah. Okey, yang seterusnya pemerhatian semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sewaktu saya di SMK Seri Lalang, guru pembimbing saya menggunakan kaedah pembentangan sewaktu mengajar di dalam kelas. Jadi, dia ada terdapat kekuatan dan kelemahan. Okey, untuk kekuatan, pelajar terlibat lebih aktif dalam pembelajaran mereka dari segi pembentangan. Kemudian dapat menemukan rasa minat untuk belajar kerana semua murid terlibat dalam kelas. Dapat timbulkan rasa yakin kerana pelajar dapat sampaikan idea mereka tersendiri secara bebas. Dan akhir sekali, guru dapat mengetahui tahap kemampuan pelajar. Okey, dari sini terdapat contohnya apabila kita sebagai guru melihat mereka membuat pembentangan. Jadi dari situ kita boleh lihat sampai tahap mana mereka faham dan tahap mana yang mereka tak faham. Untuk kelemahan pula adalah faktor masa, iaitu masa yang terhad. Contohnya kita sebagai guru mestilah perlukan masa yang banyak untuk mencapai objektif dalam setiap pengajaran kita, tapi kadang-kadang masa tu dianjak. Contoh macam pelajar banyak tengok soalan, banyak yang tak faham, so akan mengambil masa yang banyak. Kemudian guru perlu berusaha mencari strategi atau cara yang sesuai dan menarik kerana dalam sebuah kelas, pelajar-pelajar adalah berbeza dari pelbagai segi mental, fizikal dan emosi. Okey, contohnya pelajar dari kelas atas dan pelajar dari kelas bawah, pemikiran diorang tak sama. Ada yang mungkin cepat tangkap, ada yang lambat. So disebabkan itu, guru perlu cari kaedah lain. Sebagai contoh, kelas belakang mungkin berminat kepada muzik, guru boleh menggunakan kaedah muzik untuk menarik minat dan bagi mereka mudah faham. Okey, bagi alat bantu mengajar pula yang dapat saya kesan adalah tiga daripadanya adalah handphone, smart LCD projector dan juga laptop. Okey, seterusnya untuk bahan bantu mengajar, of course, yang pertamanya buku teks, and then mostly untuk COVID situation kita akan gunakan Google Meet, and lastly ClassPoint. Okey, seterusnya untuk amalan pedagogi. Okey, untuk amalan pedagogi kita menggunakan kaedah kemahiran penyelesaian masalah seperti muzik agar pelajar mudah untuk menghafal unsur kimia. Okey, itu antara cara yang ramai yang dah gunakan, dan salah satunya guru saya sendiri, guru sekolah menengah saya. Seterusnya, okey, untuk amalan pedagogi kita menggunakan kaedah kemahiran penyelesaian masalah seperti muzik agar pelajar mudah untuk menghafal unsur kimia. Kemudian menggunakan pendekatan teknologi dan aplikasi seperti TikTok, YouTube, Telegram, Google Meet. So itu mempermudahkan lagi urusan cikgu untuk mengajar.
Untuk penyediaan rancangan pengajar pula, rancangan pengajaran yang terancang dapat melancang sesi pengajaran dan mencapai objektif pembelajaran. Okey, seterusnya memahami terlebih dahulu konsep-konsep asas yang seharusnya dikuasai untuk membolehkan seseorang dapat mempelajari sesuatu topik tersebut. Maksudnya kat sini, sebelum kita nak mengajar tu, kita kena tahu apa objektif kita untuk yang belajar tu, dan kita kena tahu konsep-konsep benda yang kita nak mengajar sebagai cikgu. Kalau kita tak tahu konsep tu, macam mana kita nak mengajar murid-murid? Dan kita mesti capai semua objektif yang kita mahu berikan kepada mereka dalam sesi pembelajaran itu. Yang seterusnya, pelaksanaan KBAT. Apakah itu? Okey, mendorong para pelajar membuat penerokaan dan mencari jalan penyelesaian terhadap soalan beraras tinggi. Okey. Daripada penerangan ni kita tahu soalan KBAT ni kita tak dapat selesaikan kalau kita tak tahu konsep asas saja. Kalau kita tahu konsep asas, macam mana kita nak jawab soalan yang sangat-sangat susah? KBAT ni soalan yang beraras tinggi. Jadi perlu banyak berfikir, perlu banyak latihan. Jadi sedikit sebanyak soalan KBAT ni membantu pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan yang beraras tinggi. Okey, yang seterusnya budaya sekolah. Dari segi kekuatan, budaya sekolah ni ada budaya memberi salam. Budaya memberi salam ni dapat pupuk budaya mesra antara guru dan pelajar. Kemudian ada juga budaya solat jemaah, merapatkan hubungan silaturahim kita dengan ahli jemaah yang lain. Okay, apa yang saya respect dekat sekolah ni sepanjang saya buat PALS, setiap kali solat Zuhur, diorang akan sembahyang berjemaah bersama-sama. Walaupun sekolah menengah kebangsaan ni ada student yang sekolah harian dan juga sekolah berasrama, tapi diorang diwajibkan untuk sembahyang Zuhur bersama-sama. Tak kira lah ada student bukan asrama, still kena sembahyang berjemaah sama-sama. Untuk kelemahan, menekan pencapaian akademik. Okey, ini selalu berlaku di setiap sekolah. Jadi ini adalah masalah, akan menimbulkan masalah ke pelajar yang akan melanggar peraturan dan masalah emosi. Seterusnya, guru disiplin yang terlampau garang. Sebabkan guru disiplin yang terlampau garang, suasana akan menjadi tidak selesa kepada pelajar. Seterusnya, dari segi budaya kerja, kekuatannya adalah tolong-menolong. Sepanjang saya melakukan PALS di sekolah ini, guru-guru lah yang paling banyak membantu saya dalam mencari maklumat tentang sekolah. Walaupun diorang keadaan yang sangat-sangat sibuk, tapi diorang masih luangkan masa untuk membantu saya. Seterusnya, menghargai masa. Sewaktu saya menghadiri meeting bersama guru, tiada seorang cikgu pun yang lambat ke dalam meeting tu. Tak kira lah meeting tu perjumpaan kelab ataupun meeting formal, semuanya mereka hadiri tepat pada masanya. Okey, untuk kelemahan, tiada minat dalam profession. Contohnya guru tu bidang sains tapi terpaksa mengajar sejarah. So daripada situ proses pembelajaran tu tak jadi seronok dan bosan. Okey, menunjukkan sikap tak baik. Okey, yang seterusnya, budaya dapat diterapkan melalui pemuafakatan para guru bersama-sama menyelesaikan masalah dan memberi kerjasama yang baik. Okey, budaya yang baik ni dari segi kerja dan juga sekolah dapat diwujudkan daripada muafakat guru-guru ni sama-sama dalam menyelesaikan segala masalah yang berlaku. Okey, kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja adalah membentuk akhlak dan sosial pelajar dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Tapi dari segi profession guru, budaya sekolah dan pencapaian guru merupakan golongan profesion yang diberikan peranan penting sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. So daripada sini kita boleh lihat yang guru itu umpama parents kepada student. Jadi gurulah yang akan membawa perubahan kepada masyarakat. Untuk rumusan, cadangan penambahbaikan saya adalah agar pihak sekolah tak terlalu fokus dan tak terlalu memberi penekanan terhadap pencapaian akademik semata-mata sahaja agar pelajar tidak merasa tertekan. Sebagai rumusan, budaya kerja dan sekolah yang baik dapat mewujudkan suasana bekerja dan menuntut ilmu yang selesa dan menyeronokkan, serta dapat mewujudkan hubungan sosial yang baik antara satu sama lain, tidak mengira usia. Okey, untuk cadangan program sulam saya adalah saya harap sangat pihak sekolah dapat lakukan kelas tuition secara percuma kepada anak-anak yang tinggal di perkampungan orang asli. Dengan cara ni sedikit sebanyak dapatlah kita bantu mereka